Salah satu manifestasi rasa syukur itu adalah dengan kita mengungkapkan terima kasih. Dan pastilah kita akan lebih bersyukur melihat pada realiti semasa apabila dunia seluruhnya berdepan dengan kegeruhan pandemik COVID-19. Namun Malaysia, pastinya kita melihat kenaikan statistik pelaporannya saban hari memberikan kita rasa resah. Namun secara berbanding, kita masih harus merasa bersyukur dan lebih lagi mengucapkan terima kasih kepada frontliners, apa yang saya sering ungkapkan sebagai bardan, mereka yang berada di barisan hadapan. Itu akronim yang saya sendiri mencipta kerana ada mereka yang mengatakan tidak menemui istilah itu dalam kamus. Justru kalau tidak ada, harus kita cipta. Maka saya mempertegaskan kita mengucapkan terima kasih kepada para bardan, mereka yang berada di barisan hadapan memastikan kedudukan kita, menjaga perimeter persempadanan negara khususnya agar dapat sama-sama kita melandaikan graf dan juga statistik yang dilaporkan saban hari. Dan hari ini bicara naratif secara lebih spesifik melihat dan memberi sorotan kepada suatu kementerian yang di bawahnya terdapat agensi dan juga bahagian-bahagian yang penting di dalam kita memahami rasa terima kasih terhadap mereka yang menjadi bardan kita selama ini. Untuk tujuan perbincangan malam ini, menemani saya di studio adalah Menteri Dalam Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Datuk Seri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai Datuk Seri yang menganggap bahawa kabinet kita dalam musim COVID ni begitu lelah, tak tentu masa menjawab mesej. Saya membayangkan KDN antara yang dia macam ni lah. Pertamanya saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih lah kepada RTM yang sudi menjemput saya pada kali ini, menjelaskan beberapa isu yang mungkin sekarang ini diperkatakan di seluruh negara kita, terutamanya rakyat yang ingin mengetahui dengan lebih jelas. Betul lah, soalan yang pertama yang saya tanyakan pada saya, apakah menteri-menteri duduk di rumah ke, buat kerja ke, ataupun kena kuarantin ke. Semua itu adalah soalan-soalan dan juga dimainkan oleh rakyat seluruh negara, terutamanya dalam media sosial. Saya nak jelaskan, sebenarnya para menteri dan kabinet yang ada hari ini, ada beberapa perkara, terutamanya dalam COVID-19 ini, yang kita lakukan melalui MKN, Majlis Keselamatan Negara. Ini dipengurusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Dan kita bersidang boleh dikatakan tiap-tiap hari. Sebab itu boleh tiap-tiap hari juga Menteri Kanan Ismail Sabri, Datuk Ismail Sabri akan mengumumkan berapa yang telah pun kita bincangkan, data-data yang telah pun kita bincangkan, SOP yang telah pun kita bincangkan. Kemudian DG Kementerian Kesihatan pula yang akan keluar. Ini bukan dia boleh keluar begitu saja tanpa perbincangan dan melihat data-data, SOP, bagaimana untuk kita menangani masalah COVID-19. Jadi kalau orang kata menteri-menteri dalam musim ini tak nampak, sebab kita mengikut SOP. Jadi bila mengikut SOP ini tak bolehlah kita nak seperti dulu. Ini sudah jadi satu norma baru. Dalam mesyuarat pun kita dah pakai video conferencing. Jadi tak nampak dah sama ada kita di rumah ataupun di pejabat, tapi kita masih lagi bermesyuarat. Inilah yang kita lakukan selama ini. Jadi sebab itu alhamdulillah lah, cara kita untuk menangani COVID-19 ini adalah sesuatu yang pada saya agak berbeza, yang tidak pernah pun berlaku sebelum ini. Saya dah kali kedua duduk dalam kabinet ini. Dulu masa zaman Barisan Nasional, sekarang ni Perikatan Nasional. Inilah buat pertama kalinya kita bermesyuarat bukan hanya MKN tetapi juga mesyuarat kabinet. Kita lakukan melalui video conferencing. Alhamdulillah, itu menunjukkan bahawa kita mampu dalam waktu macam mana sekalipun, kita mampu untuk meneruskan agenda kerajaan untuk membantu rakyat. Apabila Datuk Seri menyebutkan tadi soal visibility, tak nampak, tak zahir di mata rakyat. Namun hakikatnya kalau kita memberikan suluhan kepada KDN sebagai satu kementerian sendiri, di bawahnya juga ada banyak agensi, ada bahagian yang melakukan pelbagai elemen, dan saya sebutkan tadi, saya melihat kepada senarai agensi yang berada di bawah itu, hampir kesemua, mungkin semuanya sekali adalah merupakan bardan dan tidak zahir di mata rakyat keseluruhannya. Mungkin elok kita berikan sorotan agensi-agensi yang ada ini. Alhamdulillah, buat masa ini saya bertanggungjawab melalui Kementerian Dalam Negeri ini. Kita ada 11 agensi dan jabatan. Dalam nak menentukan
supaya kita boleh menangani masalah pandemik COVID-19 ini, yang terutamanya hanya 8. Okey. Yang lain itu bukan tidak bardan, tapi mereka juga adalah merupakan agensi atau jabatan yang tidak visible lagi segi untuk menentukan segala SOP melalui Akta 342 penguatkuasaan yang kita lakukan itu, kita tidak ke hadapan. Okey. Walau bagaimanapun, saya nak jelaskan satu persatu. Dalam 11 yang kita ada itu, pertama yang betul-betul kita nampak PDRM, Polis Diraja Malaysia. Sudah tentu daripada apa yang semua orang tahu, penguatkuasaan dari segi untuk menentukan Akta 342 ini, iaitu melalui Kementerian Kesihatan Malaysia, polislah yang paling ke hadapan. Bersama dengan agensi-agensi lain seperti AXEM, agensi keselamatan sepadan ini, itu juga bersama, dan juga APMM. Kita lakukan ini semua adalah merupakan satu kerjasama. Tiga ini yang benar-benar ke hadapan. Kemudian kita juga ada Jabatan Immigration Malaysia yang nak menentukan yang orang kena tangkap tu sama ada di Malaysia ke, warga negara ke atau bukan warga negara. Itu juga kita ada 4 dah agensi yang memang ke hadapan. Jadi daripada itu kita juga nak supaya ada kumpulan-kumpulan lain apabila kita tangkap di mana kita nak letakkan mereka, seperti di penjara. Ada juga yang kita gunakan agensi anti dadah kebangsaan, AADK. Itu semua juga kita gunakan untuk membantu kita. Kadang-kadang tak cukup dari segi anggota yang ada ni. Kita juga gunakan rela. Rela ini kita gunakan supaya dapat, kerana anggota yang ada dalam rela ni, ada sukarelawan ni ada lebih kurang 3 juta. Melebihi 3 juta yang sebenarnya. Dan kita juga gunakan mereka ni dalam lokasi-lokasi yang tertentu apabila kita perlukan mereka untuk membantu kita dalam menangani COVID-19 ini. Saya nak maklumkan, ini yang paling utama yang saya nak maklumkan. Kita bermula menangani COVID-19 ini dah masuk ke fasa ketiga. Dah third wave. Yang hari ini sudah pun menghadapi wave yang ketiga. Bermula daripada bulan Februari. Dan kerajaan yang baru ini masuk bulan Mac. Ketika kita menangani ini, kita tak ada kepakaran, kita tidak ada pengalaman untuk bagaimana cara untuk kita menangani COVID-19 ini. Maka kita ketika itu terkiar-kiar macam mana caranya untuk kita menentukannya. Alhamdulillah, dengan kerjasama bukan hanya daripada Kementerian Dalam Negeri tetapi juga dengan Kementerian Kesihatan, Kementerian Pertahanan. Kita lakukan ini merupakan satu-satunya peristiwa sejarah yang bersejarah yang berlaku kerana kita bermesyuarat hari-hari dan kita gariskan SOP supaya semua agensi di bawah saya ini, penguatkuasaan ini boleh kita lakukan. Sudah tentulah dalam nak menentukan SOP ini ada orang tegur. Mengapa flip-flop? Bukan ada flip-flop sebenarnya. Yang kita lakukan ini adalah mengikut keadaan. Kerana benda yang baru ni kita tak tahu sama ada besok 800 ke, 1000 ke, ataupun dah turun 50 ke. Jadi sebab itu SOP ini berubah mengikut keadaan, data, nak memastikan bahawa segala apa yang kita lakukan itu adalah untuk menangani, nak menawan COVID-19 yang sebenarnya kita tak tahu musuh kita ni di mana-mana yang ada di seluruh negara. Sebab itulah apabila agensi yang saya sebutkan itu daripada PDRM semua ini, kita sebenarnya dah pun menggunakan seluruh anggota melebihi 100,000. Seluruh negara kita ni, kita telah pun menggunakan hampir 100,000 semuanya. Jadi, kalau kita lihat daripada apa yang berlaku, wave yang pertama, masuk wave yang kedua, sehingga lebih kurang 7 bulan. Kita nampak angkanya daripada mula sehingga akhir bulan September, tak sampai pun 10,000.
kita belajar sedikit demi sedikit sebab daripada accumulated figure hanya lebih kurang 9,800. Kalau itu yang kita belajar, tiba-tiba masuk wave yang ketiga, tak sampai sebulan, dia naik mendadak, melebihi 10,000, 11,000, 12,000. Maka, sudah tentulah kita mencari jalan yang baru bagaimana nak memastikan, nak balancekan. Sama ada nak suruh orang duduk kat rumah, seperti yang wave pertama, PKP yang kita lakukan, tidak ada pun kita benarkan sesiapa kecuali essential services saja yang kita benarkan. Itu dalam wave yang pertama. Itu kerana kita tak tahu. Tapi sekarang bila masuk fasa yang ketiga, kita benarkan. Jadi sudah tentulah anggota saya juga bertukar cara. Sebab dalam fasa yang pertama kita nak supaya semua orang duduk kat rumah. Tapi dalam fasa yang ketiga ini, kita nak pastikan ekonomi juga berjalan dengan lancar. Jadi semua ini kita lakukan mengikut keadaan. Alhamdulillah, kita dapat memastikan supaya kalau boleh, angka yang kita hadapi hari ini, supaya boleh kita mendatar, supaya daripada naik dan turun. InsyaAllah, ini yang kita cuba lakukan. Jadi, yang menjadi masalahnya adalah kerana seluruh anggota yang telah pun kita gunakan ini, kadang-kadang PDRM sebagai contoh, kita tak bagi cuti sehingga 100 hari. Dia terus bekerja. Tak boleh bercuti ni. 100 hari. Cuba kita fikirkan bagaimana semangat mereka untuk menangani, nak menentukan supaya rakyat merasa selesa bahawa kita ada kumpulan-kumpulan yang cuba untuk membantu sebagai badan yang seperti saya katakan tadi. Begitu juga dengan AADK. Kerana kalau kita tangkap, kalau penjara dah penuh dan kita minta bantuan AADK. Hari ini, saya bersyukur pada Allah SWT kerana beberapa buah penjara yang hari itunya kita telah pun tentukan supaya PKPD dilakukan ketat. Tak boleh keluar dan tak boleh masuk dah. Hari ini bila kita umumkan sudah boleh dibuka. Saya tadi dapat video. Orang hantar dengan saya banduan-banduan menyanyikan lagu. Saya pun tengok tu saya sedih. Maknanya banduan pun tahu bersyukur, berterima kasih dengan anggota-anggota saya. Jadi saya bersyukur kerana benar-benar anggota yang ada, tak kiralah sama ada PDRM ke, penjara ke, semua agensi dan jabatan ini mereka benar-benar secara ikhlas, jujur untuk menentukan cara menangani ini benar-benar mengikut SOP yang telah pun kita keluarkan daripada masa ke semasa. Pastinya rasa terima kasih itu tidak dapat kita nafikan. Saya apabila Datuk Seri memberikan gambaran fasa demi fasa dan keperluan logistik, aset, keanggotaan, saya cuba menggambarkan deployment, pengatur caraan bagaimana ini semua dilakukan, kerana seringkali saja khususnya misalnya KKM bercakap soal kurangnya keanggotaan dan itu satu cabaran yang real. Datuk Seri tadi menyebutkan soal tidak bercuti 100 hari, belum diambil kira mereka yang perlu dikuarantinkan, dan ini sekaligus memberikan tekanan penjadualan tugas semula kepada mereka. Bagaimana aspek ini, kerana cepat saja orang mengatakan bahawa kita perlu menambah kekuatan yang ada dan aset pula penyelarasannya, kerana Datuk Seri sendiri menyatakan dinamiknya cabaran yang kita ada ni, kini tumpuan semua pergi ke Sabah, Labuan misalnya. Itu memerlukan penyelarasan keanggotaan, kekuatan dan juga aset. Ini soalan yang baik yang sepatutnya saya jelaskan kepada seluruh rakyat. Rakyat tak faham. Saya ada anggota lebih kurang 100,000 polis PDRM. Daripada jumlah itu, takkanlah kita nak letakkan semuanya sebagai anggota yang hanya bertugas untuk menangani COVID-19. Kerana kita juga nak menjaga keselamatan negara. Juga nak menentukan keamanan negara. Jadi banyak yang kewajipan yang mesti mereka lakukan. Kita menggunakan hampir 50,000. Untuk menangani COVID-19 ni, kita menggunakan hampir 50,000 anggota yang ada. Dan apabila kita gunakan seluruh anggota PDRM ini, saya nak maklumkan, sudah melebihi 11,000 yang dikuarantinkan.
Saya pun pernah kena kuarantin. Bila orang kena kuarantin ni kadang-kadang emosional juga. Betul. Istilahnya mati kutu. Mati kutu di rumah. Saya tak tahu, mungkin saya belum pernah. Pernah saya 2 kali kena. Kena pakai tag. Tak sampai pakai tag. Saya yang kena contact. pakai tag ni. Orang yang kena pakai tag ni sebenarnya dia duduk dalam bilik seorang-seorang. Isteri buka pintu kata, abang nak makan. Dia letak kat tepi pintu je, kita pergi ambil sendiri kat pintu. Inilah perasaan duduk di rumah tetapi perasaan mereka. Okay. Jadi akhirnya mereka ni terganggu dari segi emosinya. Cuba kita fikirkan kalau kita ni menjadi anggota. Jadi satu dia tekanan ini menyebabkan, saya tengok fasa ketiga ni, anggota polis saya pun dah mula takut. Tak mau lagi nak kena kuarantin ni. Bila satu saja balai polis contohnya yang kena 2-3 orang. Satu balai polis tu kita kuarantin kan. Ya, betul. Jadi apa nak jadi dengan kawasan tersebut? Kita guna pula anggota lain nak bantu. Jadi ini yang kita lakukan. Bila kita dah nak lakukan ini, tak cukup anggota. Kadang-kadang bila tak cukup anggota, orang kata gunalah yang askar sebagai contoh. Betul lah. Boleh guna askar. Tetapi orang tak faham sebenarnya akta dalam negara kita ini hanya polis yang boleh tangkap orang ni. Askar tak boleh tangkap orang. Kecuali bila dalam perang dia bolehlah tembak orang. Tapi kalau nak tangkap orang sekarang ni tak ada. Dia tak ada kuasa tu. Inilah yang menyebabkan kadang-kadang susah kita guna mereka tetapi hanya sekadar untuk membantu, contohnya Sekatan Jalan Raya. Mereka ada bersama tetapi mereka tidak boleh tangkap. Itulah. Jadi kita kerjasama dengan mereka untuk menambahkan anggota ini. Walau bagaimanapun, bukan bermakna kita tidak mahu lakukan. Kita juga mahu lakukan. Kita dari segi sempadan pula. Kita gunakan kerjasama ni, kita ada National Task Force yang kita lakukan. Kita lakukan bersama dengan Angkatan Tentera Malaysia. Kita tentukan supaya kita gunakan juga aset-aset yang ada dengan Navy. Kita gunakan dengan Tentera Udara. Semua ni adalah dengan kerjasama kementerian saya seperti APMM, PDRM, Marine Police. Semua ni kita kerjasama untuk memastikan melalui op banting yang kita lakukan. Op banting ini adalah supaya nak memastikan orang luar tak boleh masuk dalam negara dan nak pastikan orang dalam negara ni selamat, tidak terjerabak dalam COVID-19 yang dibawa oleh orang-orang warga asing ini. Cara kita nak lakukan ini juga adalah sesuatu yang kadang-kadang saya pun sendiri sedih juga. Sebab maklum sajalah, orang nak masuk, kita shoo them away. Kemudian masuk lagi, shoo them away. Terpaksalah dah kena 2-3 kali, tangkap terus bawa masuk. Mereka ni yang bawa masuk, bawa dalam penjara, akhirnya orang dalam penjara yang kena. Ini bila orang dalam penjara kena, mengikut SOP kita juga. Bukan tak ikut. Yang saya kesian ni, orang menuduh macam-macam. Seolah-olah macam menteri tak ambil tahu. Saya nak maklumkan sebenarnya SOP yang kita buat ini adalah suatu SOP yang benar-benar ketat. Tapi macam mana kita nak tahu? Kita tangkap orang ini, kita test dia dulu, buat swab test. Dah buat swab test ni, dia negatif. Tapi lepas minggu kita kuarantin mereka dan kita campurkan dan akhirnya dia pun juga sama kena. Yang ini menyebabkan lagi menjangkit dengan banduan-banduan yang lain. Menyebabkan banyak penjara-penjara kita yang terjebak dengan kes COVID-19. Alhamdulillah lah. Dan semalam kita dah umumkan 8 dah pun selesai. Alhamdulillah kita dapat contain supaya tak lagi merebaknya COVID-19 dalam penjara. Itu melalui op banting. Kemudian cuba kita lihat pula sempadan kita. Sempadan kita ni porous kan. Cuba kita lihat di Sarawak ni. Apa yang kita boleh lakukan di Sarawak untuk menjaga supaya orang daripada belah seberang tak boleh masuk. Cuba kita lihat juga sempadan kita di Sabah. Yang boleh masuk daripada Filipina, yang boleh masuk daripada Indonesia. Ini juga harus kita lakukan untuk memastikan supaya orang tak masuk. Yalah, bukan kita nak bagi tahu bahawa negara kita lebih hebat daripada negara jiran. Tidak. Tapi negara jiran yang telah pun terjebak dalam COVID-19 ni begitu tinggi angkanya,
menyebabkan ramai daripada orang yang duduk sana tu nak lari masuk kita. Okey. Itu menyebabkan kita ni menjadi pulling factor dan juga pushing factor yang datang dari sana. Pull and push factor ini menyebabkan kita terpaksa menggunakan banyak anggota untuk menentukan tak bolehlah mereka ni dengan sewenang-wenangnya masuk. Jadi sebenarnya Syed, kerja kita ni adalah sesuatu yang hebat, orang tak nampak, tapi pastinya kita tetap melakukan demi untuk menjaga keselamatan dan keamanan. Itu saya sebutkan tadi, bila Datuk Seri bercerita tu, gambarannya tu datang secara visual dalam akal saya, melihat babak demi babak menjaga sempadan. Kita pernah berada di sempadan, melihat pantai kita yang poros itu. Komprehensif dan inklusif daripada kerajaan kepada rakyat. Belanjawan prihatin demi memperkasa rakyat dan negara. Di tengah-tengah penularan COVID-19, bagaimana agihan peruntukan perancangan tahunan negara dibuat bagi menangani impaknya sekaligus mendepani cabaran semasa? Siaran langsung Belanjawan 2021. Jumaat 6 November 2020. 3 petang di saluran berita RTM dan TV1. Okey, itu sedikit promosi pembentangan bajet menjelang Jumaat. Nanti teman-teman rakan setugas bakal memberikan liputannya secara langsung. Nanti mungkin ada soalan yang boleh kaitkan tentang aset ni. Itu bercakap soal aset ni, saya membayangkan Datuk Seri, kita bercakap soal Bardan dalam kerangka KDN. Kalau dalam KKM, mereka mungkin terdedah. Tetapi mereka juga dilengkapi dengan PPE yang hampir sempurna, 5 lapis, berapa lapis. Tapi saya bayangkan mereka yang berada di lapangan, anggota polis, PPE-nya cuma topeng. Itu memberikan exposure, pendedahan yang, saya faham soal kosnya, tapi saya kira itu juga aspek yang harus kita anggap penting dan besar kerana pengorbanan mereka. Betul ni, Syed. Yalah, kita ucap terima kasih kepada Badan Kementerian Kesihatan Malaysia ni. Sebab apabila mereka di hospital, contohnya hospital COVID-19, semua yang mereka beri perkhidmatan itu adalah orang yang memang dah confirm COVID-19. Jadi sebab itu dia terpaksa pakai PPE ini. Manakala anggota daripada Kementerian Dalam Negeri ini seperti PDRM, Jabatan Immigration, Penjara, APMM, semua ni dia tak tahu sama ada orang masuk tu kena ada COVID-19 ataupun tidak. Jadi sebab tu dia tak guna pakai PPE ini. Dan di lapangan pula, maklum sajalah negara kita ni cuacanya macam mana. Jadi terpaksalah mereka menghadapi risiko yang agak lebih sedikit daripada yang ada di Kementerian Kesihatan yang semua telah bersedia. Saya bertanyakan ini dengan anggota-anggota. Mereka kata inilah dia sesuatu pengorbanan yang mereka berikan kepada seluruh negara. Saya bersyukur kerana mempunyai anggota yang benar-benar sanggup, ikhlas, jujur untuk bersama dengan kerajaan dalam menangani ini semua. Sebab itu dalam bajet ini sebagai contohnya, saya mohon kepada Kementerian Kewangan kalau boleh lihat kembali kepada Kementerian Dalam Negeri ini supaya kalaulah lain kali besok kita nak menangani isu ini, biarlah kita dah cukup dengan aset-aset yang ada. Dulu kita tak fikir bahawa begitu ramainya yang nak masuk ke negara kita ini. Ada sudah tentu, dan kita pun adalah kita buat operasi-operasi di laut dan juga di darat, semua itu kita lakukan dan kita boleh tangkap mereka dan kita letakkan dalam depo-depo yang tertentu. Tapi hari ini dengan begitu canggihnya cara mereka masuk ni, menyebabkan kita juga terpaksa fikir semula tentang aset kita yang ada. Kita pertamanya nak menambahkan lagi bot-bot kita yang ada, kapal-kapal kita yang ada. Itu juga kita perlukan. Begitu juga dengan di darat, nak menentukan vehikel yang kita gunakan itu
lebih baik daripada mereka tahulah mereka ni yang nak masuk ni dah ada dia punya tekong-tekongnya. Tekong-tekong ni pun dah bersedia dengan kereta-kereta yang kadang-kadang lebih canggih daripada kita. Sebab itu kita juga mahukan semua ini kita dapat gunakan teknologi terkini. Maksudnya bukan hanya dengan vehikel-vehikel yang canggih, tetapi juga dengan menggunakan alat-alat yang kita boleh dapat memastikan kita tahu dia orang masuk di mana, kawasan mana yang selalunya menjadi jalan ataupun lorong tikus yang mereka gunakan. Kita menggunakan drone sebagai contoh. Kita juga nak lepas ini nak pastikan dengan menggunakan radar-radar yang tertentu, dengan menggunakan helikopter yang lebih canggih. Ini semua akan kita buat. Perancangan ini akan kita bukan hanya setakat nak menangani COVID-19 yang ada hari ini, tapi juga untuk jangka panjang untuk menentukan kita juga bersedia menghadapi apa saja pandemik atau epidemik yang berlaku dalam negara kita di masa hadapan. Sebab itu apabila saya selalu maklumkan kepada rakan-rakan saya dalam kabinet, contohnya penjara. Kita ada penjara. Kapasiti kita 52,000. Atau menghampiri 53,000 semuanya untuk meletakkan banduan-banduan di situ. Orang tak tahu pun bahawa sebenarnya kita telah melebihi kapasiti yang ada 50% daripada 53,000. Maknanya sudah melebihi 70,000. Jadi ini overcrowded, over capacity. Ini yang menjadi masalah. Maka sebab itu kita sedang fikirkan cara mana supaya apabila orang kena tangkap dalam musim COVID-19 ini juga kita ada SOP-nya. Nak memastikan supaya orang yang kena tangkap ini kita pastikan dulu buat swab test dan kita kuarantinkan mereka dulu 14 hari sebelum mereka boleh masuk penjara. Apabila kita buat PKPD sebagai contoh, kita minta kerjasama dengan mahkamah supaya kalau boleh jangan hantar lagi. Kalau hantar jadi masalah kita, nanti contempt of court. Kalau tak ambil mereka ni masuk daripada penjara pun menjadi masalah kita. Jadi kita kata tangguh dulu. Bila kita tangguh, yang orang yang kena tangkap hari-hari ini kita letak dalam lockup. Lockup pun menjadi masalah juga. Sebab kalau swab test menyebabkan lagi nanti anggota polis juga akan terbabit, terjebak dalam COVID-19. Jadi ini semua adalah sesuatu yang terpaksa kita fikir. Sebab lain kali kalau berlaku yang seperti ini, kena tangkap, kita letakkan mereka di mana. Supaya jangan campurkan di penjara. Kita sepatutnya meletakkan pusat kuarantin dalam kawasan penjara tetapi asing daripada banduan yang dulu kita tak fikir ini semua. Tapi insya-Allah selepas berlakunya ini kita terpaksa fikir ke hadapan lebih jauh supaya masalah ini juga boleh kita selesaikan di masa hadapan. Itu dari segi nak membangunkan kawasan penjara. Begitu juga dengan lockup. Sekarang lockup yang kita ada adalah kita fikirkan, dulu kita tak terfikirkan ada pandemik yang seperti ini. Tapi kalau sekarang ni sudah berlaku, kita juga nak fikirkan di kawasan-kawasan yang lockup ni ada, supaya kita asingkan juga mereka-mereka yang baru masuk, yang sebelum kita bawa mereka ke mahkamah untuk di reman semua ini, harus kita mencari tempat-tempat yang tertentu. Dan juga kita juga nak fikirkan juga dalam jumlah banduan yang begitu ramai dalam negara kita ini, apa kesalahan mereka? Mungkin kesalahan-kesalahan yang kecil-kecil ini, kebanyakannya 40% daripada banduan atau sudah menghampiri 50% hari ini, banduan ini kesalahan mereka kerana mengambil drug, bagi contoh. Positif bila kita buat urine test. Ini semua mungkin kita akan asingkan kawasan-kawasan penjara-penjara yang lain sikit daripada masalah yang lain. Maknanya the criminals yang melakukan kesalahan yang lebih teruk, kita letakkan di kawasan lain. Yang tadi mungkin kita letakkan kawasan-kawasan tertentu. Itu juga kita terpaksa cari strategi. Contohnya, mungkin di masa hadapan kita nak pastikan penjara kita ini
penjara yang boleh membantu banduan-banduan yang seperti tadi, yang saya kata yang mungkin kesalahan yang kecil-kecil itu, supaya membantu mereka, supaya mencari skill yang lebih baik. Saya pun dah bersyukurlah, insya-Allah kita minta kalau boleh kita nak pastikan contohnya di penjara penuh Pahang. Saya bersyukurlah kita ni ada Duli Yang Maha Mulia Permaisuri Agong ni yang suka dengan tenun Pahang ni. Yang boleh kita pasarkan di seluruh dunia, bukan hanya dalam negara. Bagaimana nak memastikan banduan di situ kita berikan skill, insya-Allah kita akan pastikan skill ini kita buat melalui TVET sebagai contoh. Bukan hanya di Penuh, juga tempat-tempat lain, kursus-kursus yang tertentu supaya ada skill yang kita berikan kepada mereka. Kalau kawasan yang besar contohnya boleh kita buat bercucuk tanam. Ini semua adalah sesuatu yang kita fikir boleh memberi pulangan hasil semula kepada penjara dan juga boleh membantu untuk memastikan semua banduan-banduan ini bukan hanya mendapat skill yang lebih baik, tapi juga mungkin mempunyai hasil-hasil untuk membantu mereka nanti. Ini semua kita fikirkan, bukan hanya setakat nak menangani COVID-19, tetapi juga nak memikirkan tanggungjawab kita, nak memastikan dari segi psikologinya mereka sudah faham kesalahan yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang boleh ditinggalkan dengan kita berikan skill-skill yang tertentu. Itu yang telah kita fikirkan. Sepanjang apa yang Datuk Seri jelaskan dalam kesempatannya ini, banyak catchphrase datang ke fikiran saya. Where there is crisis, there is opportunity misalnya. Kerana kita berdepan dengan realiti baru, justru kita memerlukan normal baru, kebiasaan baru. Tetapi apa yang datang juga ke fikiran saya adalah soal design thinking. Kerana kini ini peluangnya, walaupun ianya juga berisiko, kita harus memikirkan kaedah baru, kita harus bermula dengan melihat flow, proses kesemuanya. Dan menariknya tadi apabila Datuk Seri menyebutkan soal memohon kepada MOF, dan itu satu bebanan yang lain kerana realitinya ekonomi kita sedang berdepan dengan cabaran, menentukan keutamaan. Kerana saya yakin keseluruhan kabinet, kesemua kementerian akan mempunyai keutamaan-keutamaan sendiri. Dan ruang ini, bajet mungkin Jumaat, tapi Datuk Seri menyebutkan bahawa realitinya kita berdepan dengan cabaran jangka panjang. Cuma, variabelnya apa? Menjangkakan vaksin pada suku pertama tahun depan. Sedangkan kita mula menginstitusikan perubahan-perubahan norma baru itu untuk mencari keseimbangan di antara apa yang present and immediate danger yang perlu ditangani sekarang dengan keupayaan kita. Kerana saya yakin keanggotaan juga satu elemen. Itu gambaran persoalannya. Bersama Menteri Dalam Negeri bercakap tentang cabaran realiti, banyak yang telah saya menggambarkan apabila Datuk Seri bercerita itu semuanya seperti drama dari satu babak ke satu babak. Kerana hakikatnya kita sudah ada 3 wave, 3 gelombang yang kita hadapi. Dan saya gantung satu persoalan tadi melihat soal immediate and present danger yang segera dalam keadaan kita juga berdepan dengan kekangan keuangan kerana KWSP juga satu debat yang panjang masih. Jadi soal apabila kita berdepan dengan realiti ini, apa yang harus kita dahulukan. Tetapi sebelum itu Datuk Seri, kita tangani dahulu soalan Adam Azam di Facebook yang bertanyakan tentang penambahbaikan sistem immigration. Jadi melihat kepada cabaran-cabaran yang digambarkan oleh Datuk Seri seketika tadi telah dibicarakan, dia memohon pencerahan bagaimana penambahbaikan sistem immigration ini dalam usaha kita memperkemas persempadanan kita. Terima kasihlah kepada saudara Adam yang soalkan tentang ini. Betul, saya setuju bahawa kita perlukan penambahbaikan dari sistem yang ada hari ini. Ramai orang persoalkan bukan hanya di KLIA tetapi juga di semua pusat-pusat atau pintu-pintu masuk yang kita ada hari ini, sama ada di utara ataupun di selatan ataupun melalui udara. Itu semua adalah sesuatu yang perlukan penambahbaikan. Saya nak bayangkan kalaulah seseorang itu nak masuk dalam negara, dia datang daripada mana? Contoh, kalau dia datang daripada China, saya nak maklumkan. Kalau dia nak masuk, tentu dia perlukan visa. Dan visa ini bagaimana dia nak nak perolehinya? Dulu dia macam-macam cara dia boleh guna. Sekarang kita dah buka secara online sebagai contoh. Jadi bila kita dah bermula dengan online, bermakna kita perlukan sistem yang lebih hebat, yang lebih canggih supaya
dapat kita pastikan orang yang nak masuk tu betul-betul orang yang mempunyai pasport yang sah, dan mereka yang masuk itu nanti ada kita ambilkan biometriknya. Semua ini adalah untuk masa hadapan kita. Jadi alhamdulillah perancangan ini telah pun bermula, bukan baru-baru ini, ianya telah pun sudah hampir 2 tahun perancangan ini, dan sudah pun kita panggil tender. InsyaAllah akan kita umumkan tidak lama lagi siapa yang telah pun berjaya untuk diberikan yang memenangi tender ini. Akan kita umumkan tidak lama lagi. Itu dari segi sistem yang ada. Yang keduanya bukan hanya setakat sistem untuk orang nak masuk, tetapi juga kalau dah masuk, kita nak pastikan juga kita berkait rapat dengan Jabatan Pendaftaran Negara. Jabatan Pendaftaran Negara ini ada IC. Kita ada IC yang kita ramai orang bercakap dari segi fake IC sebagai contoh. Bagaimana kita nak memastikan orang yang masuk ini besok dia dah balik? Ini Jabatan Immigration. Yang dalam negara pula yang pastinya orang yang ada identiti ini bukan hanya pasport, tetapi juga dia duduk lama, apa status dia. Sama ada dia warga negara ataupun dia duduk di sini sementara nak jadi pekerja, ataupun dia duduk sebagai permanent resident, ataupun dia dalam keadaan dia dah berkahwin dengan orang Malaysia, ada spouse visa yang kita berikan. Semua ini kita nak pastikan ada rekodnya nanti. Okey. Ini masalah kita hari ini, orang persoalkan tentang parti pendatang tanpa izin. Macam-macam figure yang kita dengar. Ada kata yang tanpa izin ni, yang tak ada dokumen ni sampai berjuta. Ada juga yang katakan bahawa dia masuk secara sah, kemudian dia tinggal terus dalam negara. Overstay. Dan ada juga yang mengatakan tiba-tiba boleh dapat IC. Ini semua adalah sesuatu yang perlukan kerjasama di antara Jabatan Pendaftaran Negara dan juga Immigration. Ini adalah sesuatu yang akan kita berikan penambahbaikan. Supaya kalau ada sistem immigration yang canggih, kita juga mesti ada satu sistem yang canggih untuk pendaftaran negara. Kalau ini dah boleh kita lakukan dengan thumbprintnya cukup. Ini juga melalui digital ID besok, kita juga nak memastikan semua ini pasti tidak ada lagi fake. Inilah yang kita nak supaya penambahbaikan ini bukan hanya setakat Jabatan Immigration, tapi seluruh jabatan-jabatan ini akan menggunakannya, kerana linknya juga adalah dengan enforcement yang ada. Maknanya besok dengan PDRM, dia ada juga. Bila orang tu kena tahan, cek, dia kata dia duduk, dia pakai visa sementara, tengok pakai pasport, kita cek betul. Begitu jugalah dengan orang yang bekerja, apa jenis pekerjaan yang dilakukan. Kalau dia kata dia duduk di kerana bekerja di ladang-ladang, cek, ambil nama, masuk dalam sistem kita, betul. Semua ini akan kita lakukan dan berikan penambahbaikan. Mereka yang ada IC sebagai contoh, tahap mana dia duduk, PR, betulkah dia ada PR? Apakah benar-benar dia boleh duduk berapa tahun, 10 tahun, 15 tahun? Itu semua akan kita pastikan dengan kerjasama semua jabatan-jabatan yang ada dalam kementerian dan agensi-agensi yang ada di kementerian. Ini adalah sesuatu yang akan kita pertingkatkan. InsyaAllah ini adalah cara-cara yang kita fikir dapat memberikan keselesaan kepada rakyat bahawa tak apa, orang luar nak datang masuk bekerja sini boleh, tetapi biar ada dokumen yang sah. Begitu juga mereka yang nak datang sini sebagai turis. Kita tentukan mereka datang dan mereka benar-benar balik. Dan jangan datang kemudian tak balik. Ini yang jadi masalah kita juga. Ini semua akan kita pastikan. Dan nak melakukan ini, kita memerlukan perubahan, memerlukan sesuatu yang lebih baik. Kita akan memberikan penambahbaikan daripada segala sistem yang kita ada, dan bukan itu saja, kita nak supaya ada link di antara satu jabatan dengan agensi-agensi
yang ada dalam negara kita. InsyaAllah ini akan kita lakukan. Datuk Seri memberikan gambaran big picture-nya, gambaran besarnya terkait juga dengan soalan Adam itu tadi. Apa yang saya gantung sebelum kita berehat seketika berkait tentang apa yang immediate, apa yang segera perlu kita lakukan dan apa yang memerlukan design thinking, installation, menginstitusikan pelbagai elemen dengan kebiasaan baru yang perlu kita hadapi. Melihat kepada realiti, kita juga ada beban ekonomi yang besar, dijangkakan defisit yang paling besar bagi meredakan tekanan. Bagaimana keseimbangan itu dari kacamata KDN? Kerana kita ada perkara yang harus kita lakukan jangka panjang, ada yang immediate yang perlu kita perbaiki sekarang ini. Datuk Seri. Dulu-dulu banyak orang kata bahawa kementerian saya ini adalah kementerian yang boleh kita katakan cost center lah. Nak buat apa pun kita minta duit, nak menjadi sesuatu bebanan kepada kerajaan. Tapi hari ini saya cuba fikirkan bahawa kita kementerian ini bukan hanya cost center tapi boleh ada revenue center. Contohnya kita promote Malaysia di luar negara. Orang datang. Visa, katalah datang lebih kurang 5 juta orang. Daripada India, China, negara-negara luar. Bayar visa kalau dah 5 juta, kalau RM100 dah 500 juta. Bagi satu contoh ya. Kedua, kita nak memastikan orang yang datang sini bekerja. Berapa gaji dia. Kita nak pastikan semua ini dilakukan employer bayar menggunakan e-wages. Saya akan bekerjasama dengan Kementerian Sumber Manusia nak memastikan mereka ni benar-benar ada dalam negara dan bekerja. Bila dia masuk, dia kena bayar. Bukan hanya visa fees dia, segala apa yang patut dia kena bayar. Ini kalau ada 1 juta setahun contohnya. Kalau dia bayar, kena bayar 1,500 lah. Fee yang dia terpaksa bayar. Kalau 1 juta ada 1.5 billion. Ini sesuatu yang memberikan pulangan kepada negara. Dan kita gunakan ini pula untuk memberi penambahbaikan kepada aset-aset yang kita ada. Kerana tak gunalah kita dapat dan kita hanya terus beri kepada kerajaan tanpa memberikan penambahbaikan kepada jabatan-jabatan yang perlu untuk memastikan keselamatan, keamanan supaya tak timbul masalah sosial di antara nanti orang luar dengan orang dalam negara kita sendiri. Ada masalah yang timbul contohnya di beberapa kawasan. Orang kata kawasan ini penuh dengan orang asing. Sebagai contoh. Jadi besok bila kita dah buat dengan secara yang terperinci sebegini rupa, walaupun kita tahu ini ramai orang asing, tetapi mereka mesti mempunyai dokumen yang tertentu. Dan kita nak pastikan bahawa mereka duduk mengikut undang-undang kita yang ada. Dan kita nak pastikan kalau mereka duduk di sini, mereka mesti bayar apa yang patut mereka bayar. Jangan kita layan mereka seolah-olah mereka tu lebih istimewa daripada kita. Ini yang jadi masalah kita. Kita nak supaya nak memastikan rakyat faham, sedar, kita dapat revenue kerana bukan hanya daripada apa yang mereka berikan kepada kita, tetapi juga mereka membantu dari segi membangunkan negara kita. Semua itu kita akan lakukan untuk kepentingan negara. Datuk Seri, 25 tahun saya menjadi pengacara secara sambilan. Ini kali pertama saya bersembang dengan Menteri Dalam Negeri yang rujukannya balance sheet. Tapi bersama Menteri Dalam Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah Zainuddin membicarakan tentang cabaran berdepan dengan COVID-19 ini dari kacamata khususnya tertingkap KDN, Kementerian Dalam Negeri, dan banyak bercakap soal keselamatan, parameter persempadanan. Tapi itu saya sebut tadi menarik kerana apabila menterinya bercakap soal balance sheet, soal revenue center, itu satu benda yang baru dalam pengalaman saya menemui bual ini. Dan di hujung-hujung ini saya kira penghargaan tidak boleh kita lepaskan kepada para petugas. Mereka tadi kita sudah menyebut para bardan di dalam KDN ini berdepan dengan risiko. Apakah ada inisiatif tertentu untuk memastikan kebajikan mereka? Alhamdulillah, buat setakat ini kita telah memberikan allowance kepada mereka. Kerajaan masih lagi teruskan ini, dan ini adalah sesuatu walaupun sedikit, tetapi ini membuktikan bahawa kerajaan benar-benar prihatin terhadap
anggota-anggota yang kita sebut pada saya frontliners, tapi saya masih lagi menggunakan Bardan ini. Saya juga rasa mungkin seluruh negara menggunakan ayat Bardan inilah, barisan hadapan kita ni. Alhamdulillah, itu satu bab. Yang keduanya adalah apabila mereka ni berhadapan dengan ini, sudah tentu kadang-kadang mereka dikuarantinkan. Ini menyebabkan stres. Kita nak perlukan juga dari segi psikologinya. Bagaimana kita nak membantu mereka ni, keluarga mereka ni. Saya nak bagi contoh. Penjara. Bila kita lockdown penjara itu, warden yang ada dalam penjara terus duduk bersama dengan banduan. Okey. Warden yang di luar tak boleh masuk dalam nak menggantikan mereka yang dalam ni. Ya. Cuba kita fikirkan, dia dah duduk dah sampai 2 minggu duduk dalam itu. Mereka pun dah jadi panduan tu. Dah semua dah tidak boleh tengok keluarga. Yeah. Cuba kita fikirkan itu. Jadi sudah tentulah psychologically mereka juga will be affected. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah SWT kerana saya difahamkan oleh ketua pengarah penjara bahawa mereka ini masih lagi bersemangat, dan sebab itu mula-mula tadi pun saya dah gunakan bahawa video yang ada orang hantar dengan saya ni menunjukkan banduan pun berterima kasih kepada mereka, warden-warden yang ada ini. Jadi itu dari segi psikologinya. Kalau psikologi anggota, bagaimana pula dengan keluarganya? Ini juga terpaksa kita fikirkan untuk masa hadapan mereka. Jadi kalau itu setakat nak menangani COVID-19, bagaimana pula tempat mereka tinggal, quarters yang ada? Ini juga perlu kita lihat supaya kita memberikan keselesaan kepada mereka. Kalau mereka sanggup untuk berjuang dengan musuh yang tidak kita tahu di mana datangnya, sudah tentulah kita juga patut memikirkan bagaimana kita nak berikan keselesaan kepada mereka dan juga keluarga mereka yang ada. Di masa-masa hadapan, apa lagi perlu yang kita ada? Kalaulah ada vaksin yang telah pun kita dapat temui di dunia ini, kalau kita boleh bawa masuk ke Malaysia, pada saya lah, orang Bardan inilah yang sepatutnya diberikan keutamaan dulu. Inilah yang patutnya kita berikan supaya mereka tahu bahawa kita sentiasa berikan keutamaan kepada mereka. InsyaAllah. Okay. Itu dari segi satu bab. Bab yang lainnya saya mintalah supaya rakyat hari ini benar-benar dapat membantu kita. Membantu ni sebenarnya apabila kita turun, apabila kita memberi nasihat, kadang-kadang kala bila mereka dah stres sangat, janganlah ambil indah tak indah. Kita manusia biasa. Sebab itu kadang-kadang kalau rakyat atau masyarakat di bawah benar-benar berikan semangat, ucap terima kasih, syukur kepada mereka, saya percaya mereka akan bertambah bersemangat demi untuk masa depan kita bersama. 90 saat yang terakhir ini, bajet 2021, hujung minggu ini, Jumaat ini. InsyaAllah saya berdoa kepada Allah SWT kalau bolehlah MOF tiba-tiba fikir sepagi tambahkan lagi bajet yang diperlukan untuk masa depan, jaga, berikan tambah lagi aset-aset yang ada, berikan segala peruntukan demi untuk kita menjaga keselamatan dan keamanan negara. Ini patut kita berikan keutamaan, bukan hanya untuk kepentingan anggota kita yang ada, tetapi juga untuk kepentingan negara keseluruhannya. Terima kasih kepada MOF kalau benar mendengar apa yang saya minta pada malam ini, betul-betul tiba-tiba besok hari Jumaat benar-benar diberikan. Betul. Ada banyak pihak yang sedang melobi ini. Segala cabang parti berjumpa dengan Yang Berhormat Menteri Kewangan. Semua menyatakan ini yang perlu. InsyaAllah. Saya kira penghargaan yang besar harus kita berikan kepada Bardan, khususnya dalam kerangka KDN. Sementara menteri yang hadir pada malam ini, pastilah kita berdepan dengan realiti yang tidak boleh dijangkakan. Datuk Seri menyebutkan bahawa kita bersiap dengan menghadapi realiti cabaran ini, tetapi sejurus sampai vaksinnya, bagaimana pula tindak balas kita, itu satu elemen yang lain pula. Mudah-mudahan. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama menemani saya pada malam ini. Terima kasih kepada semua penonton. Kita jumpa lagi dalam kesempatan akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum. Salam muhim.